ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين ya rabbal alamin. Syahdan, maka diketahui daripada yang tersebut itu. Yang tersebut mana? Dia tak tarik balik daripada awal ni. Dia tak tarik balik dia jadi maka membuka Allah Ta'ala daripada hati Qala musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan kata dia, maka diketahui daripada yang tersebut itu. Tersebut mana? Yang bagi atas sekali. Maka hakikat itu iaitu yang disuruh sembunyi. Yang atas sekali, bagi atas sekali dah. Maka hakikat itu iaitu yang disuruh sembunyi. Kalau kita tahu daripada demikian itu bahawa ada ilmu yang disuruh sembunyikan. Nampak? Akan ilmu. Bukan maksud dengan hadis katimul ilmi mal'unun. Hadis ini menunjuk kepada ilmu yang tidak dibenarkan sembunyi. Nampak? Adapun hadis memang ilmu yang disuruh sembunyi. Hakikat itu iaitu yang disuruh sembunyi lah. Kita faham daripada situ. Mana kata ada ulama sebut ada ilmu yang disuruh sembunyi. Akan ilmu tu oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, Rasul Allah. Sembunyi-sembunyi itu kepada bukan, tak boleh itu. Sembunyi-sembunyi itu kepada bukan ahlinya. Mana kita tahu? Tahu tu dengan dalil Quran dan hadis. Nampak? Dalil Quran dan hadis dan asal ni sahabah, mana perkataan sahabat dan perkataan ulama. Setengah daripada dia mana? Setengah daripada dia perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari mana rahimahullah taala dalam kitab Fathul Rahman tu lah. Ini kita baca semalam. Yang disuruh sembunyi. Baik. Dan perkataan ulama yang tersebut itu sebut mana? Ilmu hakikat. Tersebut itu yakni ilmu hakikat. Taprek dia, maka batallah perkataan orang yang mengatakan. Batal itu mana? Tak betul. Batal yakni tak betul lah perkataan orang yang mengatakan bahawa tiada bagi Nabi dan ulama itu menyembunyikan ilmu. Tak betul. Baik, batal-batal tu dengan dalil yang tersebut itu. Nampak? Dalil mana? Dalil Quran, dalil hadis, dalil nas dan asal sahabat tadi. Yang dalil sebut tu ada ilmu yang disuruh semua. Qala musannif, pasal ambil pada perkataan Nabi ni. Nabi ada barang yang disuruh nyampai, ada barang yang diharuskan nyampai, ada barang yang ditegah nyampai. Tegah tu maka haram lah. Sebab tu ulama ni pewaris Nabi, maka ada ilmu memang dia pewaris juga. Ilmu syariat apa? Nampak? Maka ilmu yang macam ni, torik-torik ni harus yang tadi dia nak bagi kat apa bagi lah. Tapi hakikat tu dia disuruh sembunyi, bukan ahli. Kena fitnah. Qala musannif rahimahullah. Ni bermula ilmu yang disembunyikan itu. Apa yang ilmu dia? Iaitu tu kepada ilmu hakikah.
maka ilmu syariat yang zahir wajib kena ajak. Yang disembunyi ini, yang kena sembunyi ini ilmu hakikat. Yang ini ilmu yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sembunyikan dia tu daripada orang yang bukan ahli. Maka tiada harus, apa makna tiada harus? Haram. Maka tiada harus, yang ini haram sekali-kali bagi salik, bagi orang yang berjalan pada jalan Allah Ta'ala ni, bahawa membaca ia salik. Membaca dengan mana? Mengajar ia. Membaca yakni mengajar ia salik akan kitab ilmu hakikat. Bila yang kata haram tadi ni? Sebelum tetap ia salik tu di dalam ilmu syariat. Nah, syariat tak mengaji. Dia duduk mengaji hakikat. Oh ya. Mayang tak betul mengaji hakikat kata. Hak ni banyak orang bukan silap. Nampak? Bila orang mengaji buka fiqh, buka usul, tak ada orang. Dia. Tapi mai hal dia puluh cari hak yang. Tengok. Surat 30. Haram kita mengajar ia salih itu akan kitab ilmu hakikat sebelum tetap ia adalah ilmu syariat. Kepada ilmu syariat, usuluddin dan fiqh. Wajib lah tu lah. Dan tariqah. Dan sebelum talaqi mana terima. Sebelum talaqi mana sebelum terima daripada guru yang ahlinya, ahli hakikat, yang wasil mana yang sudah sampai, lagi mursyid, kamil, mukammil. Apa nak kamil yang sempurna, mukammil mana beri tunjuk ajak, tu mukammil. Yang sempurna bagi diri dia lah. Kamil ni mana sempurna? Sempurna apa? Sempurna diri dia. Telah lalu alam malakut. Maksudnya sempurna diri dia mana dia dah lalu alam malakut, alam jabarut dan lain-lain lah. Mukamil ni yang boleh ajak kepada orang lain. Kamil mana sempurna diri dia dah lalu alam-alam tu lah. Malakut, jabarut, lalu apa semua tu dia lalu. Mukamil ni yang boleh ajak orang lain. Dan sebelum kuat fahamnya faham salik pada menerima ilmu hakikat. Sebelum dia kuat untuk nak menerima ilmu hakikat. Ilat bagi kata tak harus tadi pasal apa tak harus? Pasal apa haram? Kerana demikian itu membawa jatuh di dalam sesat selama-lamanya. Jadi sesatlah selama-lamanya. Tiadalah dapat ia salik keluar daripadanya daripada sesat tu hingga didakwanya lah. Sehingga dia dakwanya lah. Hingga didakwanya lah hal dengan tiada berhal. Dia takut sampai dah hal, tapi tak berhal pun. Faham tak? Gitu. Dia ada dakwa diri dia. Berarti mana dia dakwa dapat maqam tu, maqam ni, padahal dia tak dapat sekali-kali. Dia tu. Dia dakwa hal dengan tiada berhal. Dia dakwa maqam tapi tiada maqam bagi dia. Nampak tak? Gitu. Berartinya maqam-maqam ni mana zauqi dan syuhud tu maqam. Perasaan dan syuhud dia. Kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, nakal daripada setengah arifin, naqalan an ba'dil arifin, man lam yakul lahu nasibun min hadzal ilmi yakhsha alaihi su'ul khatimah. Dia sebut. Apa kata dia? Man lam yakun lahu nasibun, barang siapa yang tidak adalah bagi dia tu habuan, min hadzal ilmi, daripada ilmu ni. Ilmu mana? Ilmu hakikat ni. Yakhsha alaihi su'ul khatimah, takut atasnya oleh bahawa dia mati dia oleh kesudahan yang huduh, yang tak baik.
wa inni nasibut tasdiqi, dan sungguhnya aku, habuan aku ni membenarkan dengan dia, wa taslimu li ahlihi, dan aku selamat bagi ahli dia. Maksud dia aku ni bukanlah, habuan aku ni bukanlah aku mengaji bab ilmu ni, tapi ini merendah diri dia. Tapi aku ni seorang orang yang Tuhan bagi habuan, membenarkan ilmu tu pun dah jadi dah. Dan aku ni orang yang mentaslimkan, mensejahterakan ahli dia. Maksudnya dia terimalah. Kerana ilmu tu daripada Allah. Ni kata apa? Ayat acak lah. No? Ayat acak. Ulang tu. Ayat acak. Kurang-kurang kata Imam Ghazali gitu. Kita paling-paling kurang, kita tak ada habuan mengaji, tak ada habuan ni, kita membenarkan ilmu tu pun tak apa dah. Kita mentaslimkan, kita terima dia sejahtera bagi ahli dia pun okey lah. Dan diiktikadkannya lah akan segala iktikad yang tiada layak pada hak Allah Ta'ala. Macam seperti iktikad Tuhan duduk cakuh atau hulul dan sebagainya. Pasal apa? Pasal tak kemas ke tauhid tu lah. Gitu. Dia i'tiqad barang yang tak layak pada hak Allah Ta'ala. A'adanallahu min zalika. A'adana tu jumlah du'aiyah, insya'iyyan makna khabariyah lafzah. Mana mudah-mudahan memelihara Allah Ta'ala daripada demikian itu. A'anallah, a'adanallah. Mudah-mudahan memelihara oleh Allah Ta'ala akan kami. Min zalika, daripada demikian itu. Allahu a'lam. Tulang kurungan tu dia berapa? Maka main pen lah. Ni dia tak terang. Terima kasih. Baik. Ada. Maka kata dia, sayugianya lah bagi saudara. Betul? Maka sayugianya lah bagi saudara yang bahawa itu. Bukan yang menuntut, bahawa menuntut. Ni buat kita apa bahawa bahawa okay. Maka sayugianya lah bagi saudara bahawa menuntut dan mengusahakan rahsia yang sembunyikan, yang sembunyikan. Jadi payah tu, payah pada sayugia. Sayugia oleh sembunyikan. Gitu. Payah bagi sayugia. Maka sayugianya lah bagi saudara bahawa menuntut dan mengusahakan rahsia. Yang rahsia apa? Rahsia lagu mana? Yang sembunyi. Mana dia jadi payah daripada kata sayugia. Sayugia oleh sembunyikan. Faham tak? Gitu. Sembunyikan itu supaya menjadi ahlinya. Jadi ahli sufi lah. Dan beroleh kemenangan di dalam akhirat. Jangan duk dibuka kat orang. Tidak jadi dia keluar daripada golongan ahli dia. Qala musannif rahimahullah. Kata Imam Hujjatul Islam. Ni laqab bagi siapa ni? Imam Ghazali lah Hujjatul Islam lah. Kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ni Hujjatul Islam. Apa makna hujjah? Mana hujjah ni makna dia wa huwa man ahata bi aktsari sunnah wa lam yafuthu illa al-yasirah.
Itu makna hujah. Wa huwa man ahata bi aktsari sunnah. Boleh makna hujah. Aduh. Makna hujah, aduh. Makna hujah ni wa huwa man ahata bi aktsari sunnah. Allah. Bi aktsari sunnah walam yafuthu illa al-yasira. Yasira. Gitu. Ni makna hujah. Al-hujjah. Nah hujah tu wa huwa man ahata bi aktsari sunnati walam yafuthu illal yasira. Apa makna dia? Man, orang ataupun mereka yang meliputi dengan sebanyak-banyak sunnah atau hadis. Man ahata, no? Yang meliputi, yang merangkumi bi aktsari sunnah, dengan banyak sunnah atau hadis. Walam yafuthu illa al-yasara, dan tidak luput akan dia melainkan sedikit. Dia mana? Maksudnya banyak ngapai. Habis tu dia panggil hujjatul Islam. Dia tak panggil hujah lah weh. Dia atas pada hafiz, atas pada hakim. Hafiz 100,000, hakim 300,000, atas pada tu 500 lah. Itu dia panggil hujjah. Illa al-yasira, melainkan sedikit sahaja. Melainkan sedikit lah. Tidak luput akan dia melainkan sedikit. Itu makna hujah. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Hujjatul Islam. Ni gelaran bagi Imam li Imamil Ghazali. Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala, di dalam Ihya, disebut dalam kitab Ihya. Mana hujah-hujah kitab Abdullah. Barang siapa tiada baginya, bagi barang siapa perolehan. Perolehan dengan mana habuan daripada ilmu ini. Lalu kita abad tadilah ilmu mana? Ilmu hakikat ni.
yakni daripada ilmu batin. Nampak tak? Ilmu ini, yakni itu tafsir daripada ilmu ni ilmu batin tu lah. Batin ni mana? Ilmu musyahadah tu. Rahsia ini, ilmu batin rahsia ini, nescaya ditakut atasnya, atas barang siapa tadi mati atas kufur, atas kafir. Apa makna mati atas kafir? Tulis ni, mati yang membawa kepada kufur. Itu mati atas kafir ni mati yang membawa kepada kufur. Takut bawa mati dia tu kepada kufur. Pasal apa? Pasal dia ada syirik dulu. Gitu. Dan sekurang-kurang perolehan, sekurang-kurang habuan, macam Imam Ghazali kata tadilah, sekurang-kurang perolehan daripadanya, daripada ilmu ni itu membesar akan dia akan ilmu. Apa makna membesar? Mempercayakan. Nah, sekurang-kurang, dan mentaslimkan akan orang yang empunya dia. Mentaslim ni mana? At-taslim minal wilayati surah. Ulama sebut dah, mentaslim apa? Menyerahkan. Kata Imam Ghazali, inni nasibun, sebenarnya habuan aku ni atas diqu bihi, aku membenarkan, mempercayakan atau membesarkan dengan dia, dengan ilmu ni. Wa taslimu li ahlihi, apa taslim li ahli, bagi ahli dia tu, yakni mentaslimkan akan orang yang empunya dia. Taslim ni mana? Menyerahkan akan orang yang punyanya. Itu pulang pada mereka, tu hak mereka. Faham tak? Maksud dia, kita percaya hak mereka. Lepas tu ulama kata at-taslimu min wilayati sughra. Mana kita serah kepada ahli dia tu, itu daripada tanda kata wali kecil dah. Bukan senang nak benak orang lagu tu. Karut mereka ni. Tidak tak sebut ayat acak. Faham tak? Betul ulama apa? At-taslimu min wilayati, ni tak kaedah ulama tasawuf. Dia kata at-taslimu min wilayati at-taslim, menyerah tu, min wilayati surah, daripada wali kecil dah. Tidak ada angkat apa ni ayat cak. Ilmu dulu tu. Surah. Membenak dia maksud dalam wali kecil lah. Wali kecil lah, besar dengan ni lah. Qala musannif rahimahullah. Kata setengah arifin, mana al-arifu billah, barang siapa ada padanya, pada barang siapa tu dua perkara. Apa dia dua perkara tu? Nescaya tiada terbuka baginya suatu jua pun. Siapa yang ada padanya, pada barang siapa tu dua perkara, nescaya tiada terbuka baginya, bagi barang siapa suatu jua pun daripada ilmu ini. Ilmu mana? Ilmu tasawuf. Apa dia dua perkara tu? Pertama, bid'atun, bid'ah. Kena kait dia, sama ada bid'ah i'tiqad dan bid'ah amalan. Bid'ah i'tiqadiyah. Apa makna bid'ah i'tiqadiyah? Dengan bahawa kata i'tiqad dia menyalahi i'tiqad dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tu bid'ah i'tiqadiyah, ataupun bid'ah amalan dia bid'ah. Satu. Dan keduanya kata dia kibrun. Apa dia kibrun? Berasa lebih atas orang lain. Adapun takabur itu apa dia? Menzuhirkan kepada orang. Ni yang Nabi kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi
mithqala dzarratin minal kibri. Nampak? Tengoklah hadis ni. Nabi sebut la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala misqala dzarratin minal kibri. Kibir, ini kibri ni. Kibri ni dia mana dia? Dia berasa lebih pada orang lain. Okey. Adapun takabur, kibri dia. Ni takabur. Takabur. Takabur ni mana dia? Menzuhirkan kelebihan. Itu beza kibir dengan takabur. Betul. Nabi kata bukan ditunjuk. Ada ni. Baru berasa lebih daripada orang lah. La yadkhulul jannata. Sekurang-kurang dia tak boleh. Yang dia kata jannatul apa? Jilah. Syurga yang disegerakan pun tak boleh. Faham tak? Ni ada waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan makam Tuhan dia, waliman khafa maqama rabbih jannatan, 2 syurga. Apa 2 syurga tu? Pertama, syurga yang disegerakan dunia. Maksudnya hati dia sentiasa memusyahadah Allah. Tapi kalau ada kibir, dia tak akan dapat. Gitu. Yang kedua, syurga sungguh di akhirat tu lah. Pun tak dapat. Pasal apa? Pasal ada kibir. Inilah kibrun ni. Yang iblis ada tu kena keluar weh. Kena terajah. Ini sifat mula-mula kali. Yang jahanam. Nampak tak? Hak jahanam. Tak duduk dalam syurga orang yang ada macam tu. Pasal abah satu dia angkat wastakbara. Nampak? Dia istikbar. Kurang-kurang jannatul ajilah memang tak lari tak boleh. Hak juga betul dia pun tak boleh. Maksud dia tak akan boleh masuk syurga orang yang ada kibir. Wa imma syurga ajilah yang disegerakan apa dia? Syurga segerakan musyahadah Allah pun tak dapat kerana dia terhijab. Ajalah. Yang tu yang hak syurga sungguh tu pun dia tak boleh. Dia tak boleh. Nampak? Ada dalil semualah ulama. Hadis Nabi, ulama sebut ada dalil belakang. Kita ni mari kita ukur ayat cak. Allahu akbar. Kita tak tahu mana apa. Takabur tak menzohirkan kepada orang. Takabur tu kita menzohirkan kepada orang. Kibir tu baru berasa. Takabur menzohirkan. Lagi-lagi sakan lah. Istikbar, mana tuntut membesarkan diri. Alik cinta tu lah. Takabur. Daripada situ lah. Pasal ada dalam hati dia kibir. Lepas tu dia istikbar, tuntut besar. Siapa mulia Tuhan weh, aku buat ngapi. Nampak? Mana dia punca dia tak mau apa dia nak tunjuk, dia lapak sujud. Nampak? Bid'ah. Perbuatan bid'ah yang menyalahi surah perbuatan menyalahi lah. Nampak tak? Itu bid'ah pada amalan. Yang kedua bid'ah pada i'tiqad. Nampak? Orang yang ada bid'ah dalam perut dia, dalam amalan dia, dan orang yang ada kibri, kibrun. Kata Imam Imam Ghazali kata tak sampai, terhijab gitu. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan kata setengah apa? Setengah arifin lah.
Dan kata setengah-setengah arifin, barang siapa kasih akan dunia atau mengekali atas mengikut hawa nafsu, dia kasih dunia. Yang kedua, dia mengekali mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu nak tu dia kekal ikut hawa nafsu. Nescaya tiada tahqiq ia dengan ilmu ini. Mana tak kejap lagi dengan ilmu tasawuf ni. Jikalau tahqiq ia dengan ilmu yang lain sekalipun, walaupun dia tahqiq pada ilmu yang lain, tapi nak kata dia belum tahqiq pada ilmu tasawuf, ilmu ni, ilmu hakikat ni. Batin. Dan sekurang-kurang seksa akan orang yang mengingkarkan ilmu ini, ilmu tasawuf ni, iaitu tiada diperasakan Allah. Apa mana tiada diperasakan Allah? Mana tak berasa sedap dalam segala ibadat dia, segala amalan dia. Tak diperasakan Allah, mana dia Tuhan tak bagi dia berasa sedap. Mana dia tidak ada zauq. Dicabut halawah. Halawatul iman tu. Sebab tu kalau kita tengok betul dah. Dia sebut dalam apa ni, Imam Syaruni sebut dalam Tabihul Ghafilin, man nazara syai'an, siapa yang tengok sesuatu bila bi ghairi ibratin, tanpa dia ambil iktibar daripada sesuatu tu kan, maksud dia tak pandang sampai ke Tuhan lah, mana dia tak ambil iktibar ni, sallaballahu min qalbihi, Allah Ta'ala akan padamkan, hapuskan daripada hati dia tu halawata ibadati, kemanisan beribadat, arba'ina yauman, 40 hari. Kali tengok pandang, tak fikir sampai ke Tuhan. Tuhan kan buat gitu. Imam Syaruni sebut dalam Tanbihul Ghafilin. Dia tak fikir sampai Tuhan. Maksudnya dia tak musyahadah hati dia sampai ke Tuhan kan. Tuhan akan cabut benda tu. Mana tiada diperasakan Allah Ta'ala ni, diperasakan oleh Allah Ta'ala. Tak perasa apa? Tak perasa kesedapan dalam amalannya. Dipadanya, daripada ke dipada? Daripada. Nya ada tak? Daripadanya. Tiada diperasa oleh Allah Ta'ala daripadanya, daripada sesiapa tadi dah. Akan sesuatu jua pun. Tak ada buat, tak berasa apa. Satu jua memang tak banyak. Daripada. Iaitulah, apa dia? Itulah ilmu hakikat atau ilmu batin ni, ilmu segala orang yang siddiq, orang yang membenarkan, dan orang yang muqarrabin, orang yang dekat-dekat dengan Allah. Minas siddiqina wasyuhada'i wassalihin, minas siddiqina wa minal muqarrabin. Depa adalah semua ni orang yang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah. Biarkan Tuhan tak perasa akan dia tu oleh Allah Ta'ala daripadanya, orang siapa dia akan sesuatu jua pun. Tu siksa dia daripada barang siapa tu. Pasal apa? Pasal ada kasih hati dia dengan dunia. Yang kedua, kerana ada apa? Kerana ada kerana mengekali atas mengikut hawa nafsu. Tuhan tak akan merasakan dia kesedapan benda tu. Dengan orang, dan orang yang muqarrabin dengan dan dikenaki dengan dua kali dengan dengan hak di sebelum dikenaki tu, dengan dikenaki tu bukan dengan dan. Dan di atas mana tu? Atas pada kata iaitu ilmu. Mana dia tiada diperasa Allah Ta'ala daripadanya akan sesuatu jua pun.
Tuhan tak perasa dia apa satu jua pun, iaitulah ilmu segala orang sedik lah. Iaitulah yang dikendaki. Nampak tak? Iaitulah dikendaki dengan ilmu mukasyafah. Nampak tak? Baik. Iaitulah ilmu segala orang sedik. Iaitulah dikendaki dengan ilmu mukasyafah. Nampak tak? Atas pada kata ilmu segala orang sedik tu. Hak tu juga dikendaki, yang kata tak diperasakan Allah Ta'ala dengan iaitulah ilmu iaitulah dikendaki dengan ilmu mukasyafah. Ilmu orang sidik atau ilmu apa mukasyafah ni? Pembukaan hati. Dikendaki dengan ilmu, dikendaki ni sinilah. Dan dikendaki ni boleh juga buat, tak lah, boleh juga buat mula boleh. Dan bermula dikendaki dengan ilmu, dikendaki takdir itu dikendaki dengan ilmu hakikat tu apa dah? Ialah ilmu mukasyafah. Nampak tak? Buat kau tu pun boleh. Maka iaitu yang ada ilmu maka yang ni, maka ilmu mukasyafah tu iaitu ibarat daripada cahaya yang zahir. Apa makna zahir? Makna yang timbul di dalam hati. Nampak tak? Ibarat daripada cahaya yang zahir di dalam hati, makna cahaya yang timbul di dalam hati. Zohir tu pada ketika menyucikan dia, pada kita menyucikan hati. Zohir tu pada ketika kita suci. Nampak tak? Bila kita tak suci, dia tak timbul lah benda ni dah. Benda tu cermin kotor suluh tak terang, cuci bagi elok, malik-alik, nampak timbul elok cahaya dah. Gitu. Timbul tenggelam lah. Menyuci tu daripada taluk itulah. Menyuci tu daripada segala sifat kecelaan. Hati ni kena suci daripada apa? Suci daripada sifat kecelaan. Pasal apa dia suruh kita suci daripada sifat kecelaan? Supaya dipersalinnya siapa yang bersalin? Allah Ta'ala lah. Bila kita suci daripada sifat kecelaan, Tuhan akan salinkan. Maknanya dipersalinnya, mana Allah Ta'ala salinkan dia tu dengan karamah. Apa dia karamah? Iaitu dapat musyahadah. Nampak tak? Tuhan akan bagilah kemuliaan. Pasal apa? Pasal kita buang kecelaan, Tuhan salin kemuliaan dalam tu. Apa dia kemuliaan tu? Musyahadah. Mana? Celah buang, tinggal karam. Sifat kecelaan. Maka Tuhan salin dengan kemuliaan. Celah buang, tinggal kemuliaan. Kemuliaan itulah dia panggil musyahadah. Dan dianugerah akan hatinya, hati orang yang suci tadi tu, maqam wilayah. Apa maqam wilayah? Maqam wali. Dengan bersungguh-sungguh. Lagu mana nak sampai maqam wali ni? Dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat dan mujahadah dan riyadhah dan muraqabah dan musyahadah. Mampu. Bersungguh-sungguh. Yang ini maknanya apa? Bersungguh-sungguh ni mana menuntut dan mengusahakan dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh dengan mana kata? Dengan menuntut dan mengusahakan bersungguh-sungguh. Tuntut usaha bersungguh-sungguh apa? Mengerjakan ibadat. Satu. Yang kedua, mujahadah. Yang ketiga, riyadhah. Yang keempat, muraqabah. Yang kelima, musyahadah. Tak ada muraqabah, tak mai musyahadah. Muraqabah kena intai. Dia macam mana kata Tok Guru, kucing nak tangkap tikus. So dia kita buat dia tak ada balik lah, dia duduk. Dia tak ada dia duduk. Kalau dia piuk paling, lepas. Nampak? Jadi kita kena duduk intai. Pok paling belah lain, putus. Nampak? Kita kemauan hati dah. Pok paling. Hanya semata tuju Allah. Jangan duduk paling belah lain. Kalau paling putus. Baru nak main musyahadah, dia kena ada muraqabah. Tak main muraqabah, mereka kita kena muhasabah. 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 Kita hisap-hisap diri kita. Bila hisap-hisap, kurang hal ni. Riyadhah. Mujahadah lah. Tapi kena muhasabah baru dia nak tahu. Tidak tak tahu.
Maksud dia di situ lah. Kena ada hak tu. Maka Tuhan anugerahlah mengejarkan segala perkara tu. Dan jangan engkar akan orang yang mempunyai idea, mempunyai ilmu ni. Ni atas mana ni? Atas pada menuntut di atas ni, nampak? Nampak dalam kurungan tu dia kata, maka sayugianya lah bagi saudara bahawa menuntut. Segitu. Nampak? Hak di atas berapa baris pada itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris. Maka dalam kurungan tu, maka sayugia 10 baris ke atas, nampak? Maka sayugianya lah bagi saudara bahawa menuntut tu satu. Maka sayugianya lah bagi saudara apa? Bagi saudara bahawa jangan engkar akan orang yang mempunyai dia. Tadi dia suruh sayugia kita tuntut. Ni dia suruh kita sayugia bahawa kita jangan engkar. Nampak? Tanah bagi panjang sikit, tidak jenuh cari lepas ni. Mana? Atas jojoh tu kena tanda panjang-panjang sikit. Nampak lah. Atau tak kena ya jana. Lari dulu. Maka hak awal tadi, masa dua tiga perkara lah di sini lah. Mula-mula dia suruh sayugia bagi kita menuntut dan mengusahakan rahsia tu lah. Yang kedua, dia kata sayugianya pula jangan engkar akan orang yang mempunyai dia. Dia mana? Dia ilmu tu. Dan mengambil talaqi. Ni pun atas pada atas ni juga, atas pada sayugia menuntut lagi juga. Ni, dan mengambil tu. Lepas bila kita sayugia, jangan kita engkar orang punya dia. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sayugia bahawa. Maka sayugianya lah bagi saudara bahawa mengambil talaqi kepadanya. Kepada dengan mana? Daripadanya. Daripada siapa? Daripada orang yang mempunyai dia tadi dah. Orang mempunyai ilmu tu. Pasal apa? Dia suruh kita ambil supaya menjadi ahlinya, ahli ilmu ni. Kena ambil pada ahli dia lah. Baru kita jadi ahli. Pasal kita ada sanad. Nampak? Maka ibadat kita, zikir kita, apa ke semua tu, maksud dia duduk di dalam lengkong hak depa. Kerana kita ni, maksud dia jadi anak-anak buah depa lah. Maka kita kena bin ilmu kita tu bin kepada depa. Nampak tak? Tu atas pada ni atas semua 10 baris pada bawah. Sikit. Pasal apa dia kena buat gitu? Kerana ilat dia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata, man talaba syai'an bijid, ada hi, ada ha. Bin ba jim dal ha tu buang. Bijiddin. Man talaba syai'an bijiddin wajadahu. 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 Ha saja. Man talaba syai'an bijiddihi, kalau baca gitu wajadahu. Cuba tengok dia terjemah kena. Artinya barang siapa menuntut akan sesuatu, man talaba syai'an lah, dekat tu baru. Dengan bersungguh-sungguh, bijiddin. Lepas tu wajadahu tu jawab pada kata man tu, syarat tu nescaya diperoleh. Wajadahu. Nampak tak? Jadi ha tu tak ada lah. Dengan bersungguh-sungguh, bukan bersungguh-sungguhnya. Nampak? Buang. Kita tengok terjemah Allah. Dia terjemah tu tepat kot tu lah. Gitu. Kerana Nabi sebut lagu tu. Man talaba syai'an bijiddin. Kalau talaba syai'an bijiddin jadi kena. Wajadahu, ni saya mendapat akan dia. Nampak tak? Jawablah tu. Macam orang atas jawab. Sebab tu kita baca wa may yattaqillah, mana? Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaj'al. Wa may yarzuq min haitsu
La yahtasib. Jawab semua. Nampak? Gitu. Artinya barang siapa menuntut akan sesuatu. Sesuatu ni apa dia? Daripada apa-apa pekerjaan pun lah. Sesuatu sebab itu dia main dengan nakirah. Apa-apa pekerjaan. Tuntut ni lagu mana? Bijiddin. Menuntut tu dengan bersungguh-sungguh. Talabah tu bijiddin. Mana menuntut tu dengan bersungguh-sungguh. Jawab kata man tadi ni, nescaya diperolehnya sesuatu. Jika dikendaki, tapi kena kait sikit di bawah tu, kait lah, buat apa ni sebagai dhabit kita. Jika diperoleh ni jika dikendaki oleh Allah, kait kat tu. Tak kira kata kena pok kita semata kena dapat semata lah. Kait sikit jika dikendaki Allah. Kalau Tuhan kendak dapatlah dah. Tuhan tak kendak ada 20 tahun lah. Gitu. Kalau kita berhenti ni dia jadi tengah jalan. Bila tengah jalan Ustaz nak tengok. Ada sikit 4 Tuan Syahdan. 4 baris bermula mazhab saudara. 4 baris. Boleh. Qala musannif rahimahullahu taala sikit. Jangan seperti sengka setengah daripada orang yang jahil. Jangan duk jadi macam sengkaan orang yang jahil. Kata orang jahil, tiada orang pada masa ini yang memperoleh makam wilayah. Orang jahil kata gitulah. Dunia Allah ni tak ada dah sampai pangkat wali. Wali Allah Ta'ala lah. Pasal apa? Kerana zaman sudah akhir. Sedap punya. Zaman akhir ni. Maka perkataan orang itu mardud. Apa makna mardud? Ditolak. Pasal apa? Ditolak kerana hasadnya dan inatnya. Hasad tu dengki dia lah. Inat tu bantah, mana keras kepala. Inat tu mana ingkar. Yang kata inat ni apa nak? Ingkarun bila dalilun. Tu mana? Bila dalilin. Ingkar tanpa ada dalil. Tu mana inat? Keras kepala. Dia kira apa betul dia. Mana inat ni mukhalafatul haq, dia menyalahi yang sebenar bila ilmi bihi, tanpa ilmu dengan dia. Nampak? Tu mana inat. Bantah. Baik, tetapi dikendakinya orang jahil tu dengan katanya itu lemah Allah Ta'ala. Kalau gitu Tuhan tak angkat. Kalau gitu mana nak ada dunia kat zaman. Bukan dia nak bahas tu kan. Dia nak bahas kata Rasulullah lemah, tak boleh nak angkat. Kata ulama, lemah bagi Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala itu kuasa ia menjadikan dan menganugerahi wilayah pada hambanya itu. Nampak? Kerana Allah Ta'ala itu kuasa ia Allah Ta'ala menjadikan dan menganugerahi wilayah. Mana pangkat jadi wali ni pada hambanya itu barang masa. Mana bila-bila masa pun. Nampak? Tuhan berkuasa. Bila-bila pun dia berasa nak bagi, dia bagilah. Pasal apa? Kerana pada Allah itu masa sekarang ini seperti masa yang telah lalu jua. Tuhan bukan bersangkut dengan masa. Kalau dulu dengan Allah, serupa. Dia bukan bersangkut dengan masa. Masa tu kita, betul tak? Allah Ta'ala tak bersangkut dengan masa, tak bersangkut dengan jihad. Jadi awak dulu Tuhan boleh buat, Allah Tuhan tak boleh buat. Gitu. Kuasa Tuhan bukan nak kurang. Dia bukan 2-3 kuasa, satu tu ya. Kita boleh rank muta lagu lain, rank tua lagu lain, nampak? Allah Ta'ala dulu dia boleh, sekarang dia boleh. Dia bukan ada bersangkut dengan masa dulu sekarang. Gitu. Seperti masa yang lalu jua. Kuasa ia, nampak tak? Kuasa ia. Orang mengaji kuasa ia tu jadi wajah syabah bagi seperti masa lalu jua. Seperti pada apa? Pada kuasa. Kalau masa lalu dia kuasa lagu tu, masa lah pun kuasa lagu tu. Kuasa tu jadi wajah syabah bagi kata seperti. Seperti tu ada tasbih lah. Seperti pada apa? Pada kuasa. Maksudnya masa dulu, masa lah samanya. Seperti itu mana seumpama. Pada apa? Pada kuasa dia. Kalau dulu dia kuasa, dunia lah pun dia kuasa. Sebab tu kerana dia tak bersangkut dengan masa.
Nah, kuasa ia menganugerahi wilayah pada hambanya pada masa dahulu, dan kuasa ia menganugerahi dia wilayah tu, wali, makam wali tu, pada masa sekarang ini. Intaha, habis dekat tu. Nah. Sikit dekat bermula bawah tu 2 baris. Pasal tengok berarti datang ni pun mubtada' kan ni, boleh juga berarti, tapi tak sedap. Dan memperoleh wilayah dengan sebab mendapat dia. Dan bermula memperoleh mana? Bermula mendapat. Memperoleh mana? Mendapat. Bermula memperoleh, yakni mendapat wilayah, mendapat makam wali tu dengan sebab mendapat dia. Mendapat apa? Mendapat wilayah tu kerana rahsia itu ialah tu khabar tu terlebih segera dianugerah Allah Ta'ala kepada orang yang mengerjakan yang demikian itu. Demikian apa nak? Ibadat musyahadah, riyadah, mujahadah. Nampak tak? Terlebih segera, terlebih cepat dianugerah oleh Allah akan Allah Ta'ala kepada orang yang mengerjakan demikian itu. Nampak tak? Itu terlebih cepat bagi Allah Ta'ala. Sebab mendapat dia. Yang ini satu sebab daripada beberapa sebab lah. Nah, dan bermula memperoleh terlebih segera, memperoleh wilayah dengan sebab, maknanya salah satu daripada sebab lah, dia beberapa sebab dia tu, kerana rahsia itu terlebih segera dianugerah Allah Ta'ala kepada orang yang mengerjakan demikian itu. Demikian mana? Demikian mujahadah apa tadi lah. Mengerjakan 4 tu 4 kali 5 dah. Daripada orang yang tiada mengerjakan dia. Lebih mudahlah orang yang mengerja daripada orang yang tak mengerja. Baik. Tetapi walaupun macam tu, dia tolak waham lah ni, tu orang tak buat tu tak dapat ke? Tetapi kata Syekhuna Muhammad Syekhuna Al-Allamah Maulana Syekh Yusuf Ar-Razi. Ar-Razi, ada Zai, ada syadah atas Zai. Ar-Razi Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Pada ketika itu, pada ketika ia darasnya, apa daras? Mana dia mengajak dia. Pada ketika darasnya, pada ketika mengajaknya di dalam Masjidil Haram. Apa kata dia? Bermula pada mazhab Sadati Sufiyah, wallahu ta'ala a'la wa alam. Ambil tuan tu. Walaupun lagu tu kata dia ni bab masalah nak boleh usaha ke tak jadi wali, tak boleh jadi. Next month, insya-Allah, to be continue. Gitu. Kita sambung next month. Tanda redok tentu. Ni bercara ni. Kalau kita boleh usaha, kita bakat buat weh. Insya-Allah naik belakang jadi wali. Sedap juga lah. Kita ni lah hujung-hujung ni sedap juga lah. Sedap macam diam. Tempat tu. Habis no. Ada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al anfusan tayyibatan mutmainnatan ta'iyatan hafizah tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika wa takhshaka haqqa khashyatik. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi